Marilah kita mendengar peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. Dan sesungguhnya kami telah jadikan dan sediakan neraka jahanam itu untuk kebanyakan bagi makhluk jin dan manusia. Mereka mempunyai hati, tetapi mereka tidak faham. Mereka mempunyai mata, mereka tidak melihat untuk mengambil pengajaran. Mereka mempunyai telinga, mereka tidak mendengar untuk mengambil peringatan daripadanya. Mereka itu seperti binatang. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Sesungguhnya Allah menyebut manusia dan jin kerana mereka mempunyai keistimewaan di kalangan makhluk-makhluk yang lain yang diletak oleh Allah di atas muka bumi dan dalam kehidupan dunia ini. Mereka mempunyai akal, anggota dan tenaga yang menjadikan mereka boleh memahami dan menilai perkara yang ada di hadapan mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala menugaskan kepada makhluk yang ada akal ini supaya menggunakan akal yang sangat mulia. Nikmat yang beri kepada mereka oleh Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan mereka mengatasi makhluk-makhluk yang lain sehingga mereka boleh memerintah dan mentadbir makhluk-makhluk yang lain yang banyak, yang lebih besar yang ada di atas muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala menugaskan mereka supaya menunaikan kewajipan dengan akal yang diberi kepada mereka, supaya mereka menjadi hamba yang mengabdikan diri kepada Allah yang mencipta dan memiliki seluruh alam ini. Mereka mengurus, mentadbir, menggunakan makhluk-makhluk yang lain yang dijadikan oleh Allah di atas muka bumi dan di alam dunia ini. Allah yang menjadikan jin dan manusia mengetahui bahawa mereka adalah makhluk yang tetap mempunyai kelemahan-kelemahannya. Maka Allah menolong mereka, memberi petunjuk supaya memandu akal itu, memimpin fikiran mereka melalui kitab yang diturunkan oleh Allah di sepanjang zaman, yang berakhir dengan Al-Quranul Karim. Dipilih Rasul-Rasul alaihi mussalatu wassalam. Rasul-Rasul yang dipilih itu dikenali oleh manusia semua, bukan sahaja di zaman masing-masing, bahkan di zaman yang kemudian daripadanya. Rasul-Rasul itu dipilih di kalangan manusia yang terbaik, yang paling bijak akal fikirannya,
sempurna akalnya, yang bersifat dengan benar, yang tidak bohong sekali-kali, menunaikan amanah, tidak khianat sekali-kali, berani menyampaikan yang benar, tidak takut malaikat kepada Allah, dipelihara oleh Allah dengan sifat-sifat yang baik, dididik sejak dilahirkan, sejak kecil di kalangan kaumnya, sehingga dilantik menjadi Rasul. Dan Rasul-Rasul ini menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan akal yang diberi kepada manusia itu, manusia boleh menilai dengan betul petunjuk yang dibawa oleh Rasul itu, menerima ajaran dan beramal dengannya. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak membebankan kepada mereka yang sakit akalnya, mereka yang gila, yang hilang akalnya, tidak ditaklif, tidak diperintah. Begitu juga mereka yang bodoh, yang tidak cukup akalnya, tidak dibebankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Perintah Allah dan petunjuknya dipertanggungjawabkan kepada manusia yang sempurna akalnya. Diwajibkan mereka menggunakan akal itu dengan betul, menilai baik dan buruk, benar dan salah, adil dan zalim, hak dan batil, dengan petunjuk yang dibawa oleh Rasul di dalam kitab yang diwahyukan kepada Rasul itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun demikian, ramai di kalangan jin dan manusia menyalahgunakan akal yang diberi kepada mereka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akal yang sangat berharga tidak digunakan untuk memohon petunjuk dan hidayah daripada Allah. Akal yang sangat berharga tidak digunakan untuk menilai baik dan buruk, melengkapkan diri dengan sifat takwa, takut kepada Allah, mengikut segala perintah dan meninggalkan larangan, melakukan perkara yang baik, meninggalkan perkara yang jahat, beramal dengan amal yang saleh, meninggalkan perkara yang haram, sehingga menjadikan manusia dengan takwa itu mengatasi malaikat di langit, di samping mengatasi makhluk-makhluk yang lain yang ada di atas muka bumi ini. Tetapi ramai di kalangan manusia yang menyalahgunakan akal, walaupun mereka melihat bencana yang menimpa umat di zaman dahulu yang mendurhakai Allah, melakukan kejahatan, kezaliman, kemungkaran dan haram di atas muka bumi ini, menyalahgunakan nikmat yang diberi oleh Allah, di mana penyalahgunaan nikmat, melakukan perkara yang haram, merosakkan diri mereka sendiri, merosakkan makhluk jin dan merosakkan makhluk manusia. Apabila mereka memakan perkara yang diharamkan, mereka melakukan perkara yang mungkar, tidak sedikit pun memberi mudarat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekiranya mereka melakukan yang baik, Allah Ta'ala tidak mengambil faedah daripadanya. Semua faedah dan manfaat kembali kepada diri mereka sendiri. Disebut di dalam hadis Qudsi,
sekiranya seluruh manusia yang pertama sejak Adam sehingga manusia yang paling akhir ketika berlakunya kiamat, jin yang pertama sejak iblis dan jin yang paling akhir ketika berlakunya kiamat, sekiranya semua mereka melakukan kerja-kerja yang baik, taat kepada Allah, bermohon dan meminta kepada Allah di satu tempat, Allah Ta'ala memberi kepada mereka apa yang diminta. Allah Ta'ala mengurniakan kepada mereka dengan kebaikan itu. Semua kebaikan itu kembali kepada diri mereka. Tidak sedikit pun mengurangkan apa yang ada di sisi Allah. Laksana mencelup jarum di dalam lautan yang luas. Sebaliknya sekiranya seluruh manusia dan jin yang awal dan akhir melawan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menentang Allah, durhakakan Allah, melanggar perintah Allah, sedikit pun tidak mengurangkan ketuhanan Allah, kesempurnaan dan kebesarannya. Akibat daripada kemungkaran itu menimpa jin dan manusia yang mendurhakai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebinasaan umat-umat di zaman dahulu yang kaya raya, yang mempunyai tamadun kebendaan yang hebat, termasuk mendirikan bangunan-bangunan dan kota-kota yang kuat, yang teguh dan gagah, tidak boleh melindungi mereka daripada bencana akibat perbuatan kejahatan yang dilakukan oleh mereka. Dan hari ini kita melihat sendiri mereka yang melakukan perkara yang diharamkan oleh Allah, memakan yang haram, meminum yang haram, memakai yang haram, melakukan kerja-kerja haram, semuanya penyakit menimpa jasad mereka yang mengerjakan yang haram itu. Berbagai-bagai penyakit, sama ada yang ada obatnya, yang tidak ada obatnya. Sekiranya dosa kejahatan dan kemungkaran itu terus menerus dilakukan, tidak sedar dan insaf, akan memusnah diri dan merosak hidup mereka dalam kehidupan dunia sebelum dihumban di hari akhirat. Sepatutnya manusia yang ada hati perut, yang mempunyai akal, berfikir dengan melihat mayat-mayat yang mati di hadapan mereka, kaum yang dibinasakan. Mata-mata yang digunakan oleh Allah boleh memandang dan melihat kemusnahan yang berlaku. Sepatutnya sedar dan insaf. Telinga yang dapat mendengar berita kemusnahan yang berlaku di seluruh dunia menginsafkan mereka. Tetapi mereka sama saja dengan binatang. Bezanya, Allah tidak menghumbankan binatang ke dalam neraka. Yang dihumban ke dalam neraka ialah jin dan manusia. Kerana binatang tidak ada akal. Jin manusia sahaja yang mempunyai akal. Marilah kita sedar dan insaf. Perintah Allah dan amarannya, supaya kita menjadi hamba yang bersyukur di atas nikmat Allah yang menjadikan kita jin dan manusia, supaya kita mendapat kebaikan dunia dan kebahagiaan di hari akhirat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia di dalam kerugian, malaikat orang-orang yang beriman, yang mengerjakan amal yang soleh, yang berpesan-pesan dengan perkara yang benar, dan berpesan-pesan supaya bersabar
بارك الله لي ولكم في الكتاب والسنة، ونفعني وإياكم بالآيات والحكمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات، إنه هو الغفور الرحيم.